baru-baru ni berlaku sesuatu yang tak best lah dekat saya punya Touch 'n Go e-wallet. So kalau nak tahu apa itu, tengok video ni sampai habis, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Daikal. Selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okay, hari ni saya nak kongsi sikit ataupun nak share sikit lah beberapa hari lebih kurang minggu lepas sesuatu berlaku dekat Touch 'n Go e-wallet saya, di mana berlaku unauthorized transaction, di mana saya terkejut jugalah pada lebih kurang minggu lepas berlaku transaction di mana kalau kita tengok sini, okay, ni boleh tengok sini. So berlaku pembayaran Google Payment ni sebanyak RM11.99 ni daripada dia berlaku sebenarnya sejak 13 Mei. Bila 13 Mei tu saya start sedar. Lepas tu bila saya sedar tu saya dah unlinkkan saya punya Touch 'n Go daripada Google, sebab saya nampak ni daripada Google kan. So saya suspect memang ada orang guna, masa tu saya suspect ada orang guna saya punya account Touch 'n Go ni, ada orang hack saya punya account Touch 'n Go ni. So bila saya suspect macam tu, so saya tukar saya punya password, saya tukar saya punya pin untuk transaction pin, dan juga saya unlinkkan dengan saya punya Google account Google. Tapi mula-mula saya suspect ialah mungkin anak saya ke apa, ataupun siapa ahli keluarga saya ke ada terbeli ataupun ada beli benda ni. Tu suspect utama saya lah. So bila saya siasat balik masa dan transaction time tu, sebenarnya masa tu memang tak ada orang guna lah. So bila tak ada orang guna, memang saya suspect ada something wrong lah, sama ada orang hack saya punya Touch 'n Go, ataupun yang kedua sama ada orang hack saya punya account Gmail. So saya punya suspect dulu lah. So apa yang saya buat masa tu ialah saya call Touch 'n Go service, Touch 'n Go customer service. Memang diorang kata memang ada ada linkkan dengan saya dengan account Gmail lah, walaupun masa tu saya dah unlink dengan account Gmail ataupun saya dah unlink dengan Google Play Store, tapi diorang kata mesti ada lagi link dengan Google Play Store lah. So dari situ masa tu saya ingat ada orang yang linkkan saya punya Touch 'n Go dengan dengan Gmail yang tidak dikenali. Masa tu saya suspect macam tu lah. So bila saya suspect tu, saya macam pening apa saya nak buat, sebab bila orang dah linkkan dengan Touch 'n Go dengan Gmail yang saya tak tahu, saya macam tak boleh buat apa-apa. Sebab bila saya minta customer service Touch 'n Go untuk unlinkkan, dia tak boleh unlinkkan sebab dia macam mungkin confidential ke apa, dia orang tak boleh unlinkkan. Cuma dia orang kata email tu mungkin email saya jugalah, dan dia tak dapat kemukakan ataupun tak dapat bagi email apa yang linkkan dengan saya punya Touch 'n Go ni. So bila saya fikir balik, baru saya ingat, bukan saya ingat lah, baru saya terfikir mungkinlah ada email-email lain yang saya punya email yang saya linkkan dengan Touch 'n Go jugalah. Salah satu daripada possibility yang berlaku lah. So bila saya check balik saya punya email yang lain lah, bukan main email saya. So rupanya ada satu email yang sebelum ni saya pernah guna mungkin beberapa tahun lepas, dan dia tak aktif lah. Saya tak aktif guna, tapi dia email yang masih aktif. Saya gunakan dekat tempat lain, dan dia aktif lah. Dan saya memang tak ingat saya ada linkkan Touch 'n Go e-wallet pada email tu. So bila saya tak ingat, bila saya check balik transaction tu, so rupanya memang daripada sinilah transaction tu berlaku. Maksudnya ada orang, dengan arti kata lain, ada orang hack ataupun ada orang hack saya punya Gmail ni lah, account Gmail ni lah. So bila tengok payment execution ni dan boleh tengok history, so dia dah menghabiskan duit saya lebih kurang RM1,000 lah, 4 angka jugalah, ada bedal saya punya duit tu. Kebetulan masa tu dekat Touch 'n Go tu ada banyak jugalah duit, lebih kurang RM1,000 juga. Sebab sebenarnya itu bukanlah saya masukkan lamsam, mungkin saya masukkan sikit-sikit just kalau, sebab masa tu saya lebih suka buat pembayaran dekat kedai ke kat mana dengan e-wallet. So saya lebih selesa letak e-wallet, duit kat e-wallet lah. Tapi tak sangka perkara ni berlaku, memang di luar jangkaan lah. So macam ni tengok daripada 18, so dia beli berjela-jela ni lah.
daripada 13 hari bulan. Kejadian berlaku daripada 13 hari bulan sampailah ke 19 hari bulan. So dia boleh kata sekali beli tu macam banyak lah. So dia main Lineage ni daripada NCS Soft ni, dia beli diamond lah. Beli diamond, lepas tu main kalah, beli lagi. So akhirnya saya dapat detect daripada mana dia beli. Maksudnya dia dah hack saya punya Gmail, lepas tu dia login, lepas tu dia gunakan saya punya email tu untuk link buat pembayaran dekat dia punya game tu lah. So yang bukan kekurangan lah, cuma dekat Touch 'n Go ni, kalau anda dah linkkan anda punya Touch 'n Go untuk payment bagi Google Play, lepas yang first dia akan minta OTP lah, ataupun transaction number tu. Selepas tu bila anda dah link, dia dah tak minta apa-apa, just tekan. Kalau anda dah buat one click payment tu, anda tekan, dia akan buat pembayaran terus. Silap saya lah untuk kes ni lah, pertama saya tak ingat saya ada linkkan dengan Gmail lain. Okay, yang kedua, untuk email yang kena hack tu, saya tak buat two step authentication tu, maksudnya yang two step security tu, sebab saya ingat macam tak gunakan email tu. So tu kesilapan saya lah, dua perkara tu. Selepas ni saya dah unlink, selepas kejadian ni saya dah unlinkkan dengan saya punya Gmail untuk Touch 'n Go, dan kemudian saya dah buat two ways authentication untuk Gmail lah, untuk saya punya Gmail yang aktif. Dan saya dah unlinkkan semua saya punya Google Play Store dengan Touch 'n Go lah, untuk play safe lah dengan kata. Tapi saya dah cuba juga untuk buat claim dengan Google. So nampaknya claim tu gagal lah, maksudnya saya tak dapat refund lah untuk yang RM12 ni. So most probably ini adalah pengajaran yang mahal lah, dengan arti kata lain untuk saya lah. Cuma untuk nasihat saya, kalau anda gunakan Gmail, pertama anda kena rajin-rajin tengok email, sebab kesilapan saya yang ketiga, iaitu pada 13 hari bulan tu sebenarnya saya dah boleh tengok pihak Google dah bagi saya warning, ada orang cuba login saya punya email, tapi sebab saya tak buka email tu, saya tak buka email yang tak aktif tu, yang saya jarang guna tu, so saya tak perasan lah ada Gmail tu. Dan kita boleh check sebenarnya, saya dah check juga device apa yang linkkan dengan saya punya account ni. Ni sebenarnya saya dah buat So kalau kita tengok sini, bahagian security kot. So kat sini, okay, kalau anda tengok sini new sign in on Galaxy 7 Edge ni. So orang yang hack saya punya tu, orang yang hack saya punya Gmail tu, dia menggunakan Galaxy S7 Edge ni lah. Dan dia berlaku memang betul lah, pada 13 Mei ni ada orang hack saya punya Gmail tu untuk login dan juga buat pembelian tu. Dia start buat pembelian 13 Mei tu lah. Okay, ni kalau anda tengok manage device ni So yang ni bukan saya punya device, yang ni bukan saya punya device, yang ni pun bukan saya punya device. So tiga ni lah digunakan untuk buat pembelian, yang tadi tu lah. Okay, pertama, kalau anda tak perlu, tak payah linkkan anda punya Touch 'n Go dengan Google. Sebab yang kedua, kena alert lah dengan email-email yang diberikan oleh Google. Kalau anda kena hack ke, dia suruh tukar password ke, anda kena lakukan secepat mungkin. Dan kalau ada aktiviti yang mencurigakan, anda perlu cek anda punya setting ataupun security lah. Silap saya juga, sebab pada 13 hari bulan tu saya dah alert ada berlaku transaction tu, tapi saya tak sangka sebenarnya
ada Gmail lain yang link dengan saya punya Touch 'n Go tu. Tu masalahnya. Sebab bila 13 tu saya dah tukar password, saya ingat dah settle lah, sebab masa tu saya ingat Touch 'n Go punya problem ataupun Touch 'n Go punya masalah dah kena hack. Tapi sebenarnya bila berlaku lagi pada 15 hari bulan, 16 hari bulan, 18 hari bulan, baru saya terfikir kenapa saya dah tukar email, saya dah tukar PIN, saya dah tukar password apa semua dekat Touch 'n Go tapi berlaku lagi. So sebenarnya bukan masalah Touch 'n Go lah, tapi sebenarnya masalah Gmail saya yang kena hack tu lah. So beberapa pengajaran yang saya nak kongsikan lah. So kena alert lah dengan anda punya security, dan jangan lupa untuk aktifkan two step authentication tu lah. Two step verification ni kena turn on lah, lebih selamat anda punya account lah. Dan pastikan password yang anda gunakan password yang susah lah. Macam saya punya tu sebenarnya tak adalah ringkas sangat, tapi mungkin boleh di hack lah. So pengajaran untuk saya lah. Ok, itu saya. Jika ada perkongsian lain, anda boleh nyatakan komen. Dan saya harap sedikit sebanyak dia memberikan anda kesedaran bahawa dunia internet ni apa-apa boleh berlaku, dan anda perlu sentiasa berhati-hati lah dengan details ataupun security account anda lah. Ok, itu saya dari saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.